Pasal apa? Dia bawa Grab, dia tolong kita bawa anak semua tolong. So bila dia tunggu saya, tak boleh bawa. Kalau dia bawa anak-anak saya, dia tak boleh bawa passenger. So saya PT. Ada situ dia bagi. Pasal keadaan dia di situ. Kalau dia kaya raya sangat dulu kan, dia kaya raya tak perlukan kita punya bantuan, tak apalah. Tapi kalau dia perlukan bantuan, tahulah sekarang punya kehidupan kan. Tadi pun seolah-olah macam dia berkhidmat dengan saya. Kadang-kadang tak apalah, saya hantar awak je lah. Dia tak minta, tapi kita rasa bertanggungjawab, kita bagi pada dia. So kalau kita berkhidmat macam itu dengan dia, mari kita jaga dia, makan minum dia. Kadang-kadang finance pun kita bagi juga pada dia. Kita harapkan pahala daripada Allah SWT kan? Ada perempuan yang dia cakap betul-betul, dia kata tak apa, tak payah bagi nafkah. Jadi awak happy, saya happy. Awak baik benda-benda kat rumah apa, awak nak bagi-bagi, awak taja apa tu, awak siapkan apa semua, awak tak payah bagi saya apa-apa. Saya mungkin kita pun kerja. Kalau awak naik go boleh, tapi kalau awak nak, dia mesti kena bagi awak. Kan? Tanggungjawab dia kena bagi kita. Tapi kalau kita tak nak, kita cakap lah, tak apa, saya ada cukup semua. Lagipun awak kasih saya kerja, awak kasih saya kerja pada kita, bila kita kasih kita kerja, kita ada dua kelebihan. Satu, kita dapat keluar rumah, tak duduk saja. Kedua, kita dapat gaji. Kenapa? Tadi pagi dengan Fizzao, ada orang yang tak dapat kerja tau. Dia nak kerja, dia tak boleh kerja. Pasal apa? Ada anak semua. Anak dia nak tanggung. Tapi dia bilang dia perlu, kalau boleh dia nak keluar. Pasal dia terbiasa daripada muda, mungkin dia nak kerja, tapi dia tak boleh. Bermakna kalaulah orang yang dapat kerja, dapat suami dia kasi dia kerja, dapat dua kelebihan. Satu, dapat keluar rumah, dia tak terkongkong gaji dalam rumah. Kedua, dia dapat gaji. Kalau suami dia kasi dia nafkah, lagi bagus. Consider dia kaya, duit dia, nafkah suami pun suami kasi pada dia. Tak kaya ke dia? Kaya. Kalau saya cakap saya tu kaya, bukan bermakna saya masih ada saya jutawan, kan? Ada cukup makan minum, ada lebihan untuk simpanan. Kalau ada sikit sikit sakit pening, saya boleh gunakan, itu dah kaya. Yang saya belanjakan itu namanya adalah duit saya yang saya belanjakan, saya nafkahkan, saya infak, saya sedekah, itu sebenarnya adalah duit saya. Pasal apa? Dia akan diadili di belakang hari lagi. Yang saya tinggalkan untuk nanti bila saya mati, saya tinggalkan, itu bukan duit saya lagi. Dia akan jadi duit pusaka kepada orang lain. So apa yang awak nafkahkan, infakkan semasa awak hidup, itulah dalam kebajikan apa tu semua, itulah sebenarnya duit awak, yang kata awak akan ditanya, awak nafkahkan kat mana? Kosong aja tak nafkahkan kat mana-mana, tak infakkan kat mana-mana, tak wakafkan kat mana-mana, akan ditanya tu, kan? So, sikit-sikit pun mesti nak ada. At least $5. Tadi pagi ada orang yang sedekah dekat saya tengok kat skrin tu, Fizzao ya. Saya tadi pagi dengan Fizzao dekat Masjid Al-Iman Al-Amin. Amin dengan Iman mistake. So, saya tengok dia derma $3. Besar hati dia nak derma $3. Nampak? Ada kadang-kadang orang derma dengan pizza terus, pasal atas usaha dia macam itu. Dari segi apa tu, macam social media punya ni, derma kat dia terus, sebab dia infak dekat dia punya website dia lah. Nah, kita berapa saya dapat? 3.00. Bukan 30, bukan 13, bukan 32, $3 lah infak. Kenapa? Mungkin suri rumah itu je kemampuan dia. Mungkin hari ni ustaz ni dia belajar $3, ustaz tu $5, ustazah ni mungkin dia kasih $10. Kalau satu hari dia belajar 3-4 tempat, kan dia nak infak $3 sudah satu perkara besar lah. Ada murid kita kasih kita $2. Setiap hari setiap minggu kasih saya $2. Syukur Alhamdulillah. Kan? Tak ada $10 tak boleh datang dengan $10 tanpa ada $1. Kita pernah kumpulkan duit jemaah semua satu kelas. Kita nak buat satu, saya tak ingat apa yang kita infakkan. Kita minta satu orang $2. Kita dapat
100 US kita dapat satu kali. Satu kali infak, satu kali $2. 100 US kita dapat kumpul pada hari tersebut. Saya nak akan orang ini. Banyak tu satu kali duduk satu kali kata orang $2 je. Cuma fikir kalau tak minggu buat banyak. Kalau tak payah lebih $2 je. Pasal kalau kita taruh, saya kena kasih $2, saya tak boleh kasih lebih. Pasal nanti kalau ada orang tengok saya kasih lebih, orang ada $2 dia nak kasih, aku tak jadi kasih. Malu. Saya mesti mula dengan yang kecil. Orang akan nampak saya tak mula dengan $10, saya mula dengan, bukan saya okey, saya tak nak. Jadi nak kasih lebih, tapi saya kasih kat belakang. Tapi kat depan, saya kasih $2. Jadi orang lain, dah masing-masing misalnya anak kasih dia duit, mak ambil ni mak, ni duit belanja. Nanti mak nak pergi belajar, mak akan infak guru dia kan. At least saya kasih, dia tengok kita kasih dia $2, dia pun besar hati dia kasih $2. Dan kita kumpul ramai-ramai, cukup untuk nak membina apa. Kita pernah kasih solar, kita pernah tambak depan masjid, dekat negeri-negeri lain, tambak. Pasal apa? Masjid dah jadi, tempat jalan semua dicat. Orang tak boleh pergi masjid. Kita tambak tu. Banyak kita kasih solar dekat masjid. Jadi siang dia boleh ngajar, malam pun dia boleh ngajar. Pasal kalau tidak, malam terus tak boleh ngajar, gelap. Kita boleh buat tu. Itu semua berjamaah. Kita kumpul, kita buat satu. Kita kumpul, kita buat satu. Itu awak kena tanam. Awak punya orang kata wakaf sendiri. Jangan tunggu sampai dah mati. Saya dah mati dah jadi milik orang, kita dah tak tahu apa rumah. Kan? Makcik saya dia tinggal seorang. Dia tak berkahwin, dia tak ada anak. Dia harapkan saya. Pasal saya cakap saya kaya juga. Siapa dia turunkan duit pada saya? Dia turunkan duit pada saya. Dia memanglah dia tak belanja banyak. Dia belanja tiap hari $10, dia buat makan tau. Memang saya cakap dengan adik saya, adik kau tengoklah banyak duit dia simpan. Kenapa lah dia susahkan diri dia, kita nak ambil maid pun dia tak nak. Sampai dia meninggal seorang bagi hari kita tak tahu. Sampai bila saya nak mandikan dia dah lumpur. Jadi saya tak boleh pegang dia, saya jalankan air je kat atas dia. Cuma saya cakap dengan adik saya, aku terkilan gitu. Kenapa lah dia, aku nak ambilkan maid, aku nak bayarkan dia tak nak. Sampai dia meninggal macam tu kan. Adik saya cakap gini, tak, dia nak pakai lama kat duit tu. Dia tak tahu bila dia nak belikan. Tu pasal dia pakai sikit lah. Jadi ada orang macam tu lah kan. Dia pakai sikit kan dia tak nak infakkan kepada orang lain. Tapi dia tak tahu sampai berapa lama dia nak hidup. Dia tak nak pula menyusahkan orang pula. So dia sepanjang hidup dia kerja sampai dia retire. So duit dia sebenarnya banyak. So bila dia jatuhkan kat saya kena uruskan duit dia. Duit CPF dia boleh letak nama kita yang punya. Dia tak payah bagi kepada siapa-siapa. Tapi saya accountability, saya tak boleh pakai duit dia. Nak ikut tu memang saya kaya, pakai duit dia. Tapi saya tak boleh nak makan duit dia. Tak sampai hati saya nak pakai duit dia. Kalau saya fikir, aku nak kena infakkan untuk dia. So fikirlah kat mana ada Quran kan. Maid ni suka Quran kat Singapura. Pasal dia orang pergi belajar semua. So saya taruh namanya, saya berikan Quran, taruh berapa kamu nak? 60, 100 biji Quran kan? Saya tampalkan namanya, saya infakkan. Mana-mana lah saya buatkan untuk dia. Tak boleh nak makan harta orang. Yang selama ni dia simpan untuk maslahat diri dia. Dia dah pergi haji, apa semua dia buat. Buang-buang selalu dia buat, semua dia buat. Cuma ada banyak lagi duit dia yang dia tinggalkan. Pasal dia tak tahu bila dia nak meninggal. Takut dia ambil duit, takut habiskan. Habis macam mana dia nak hidup lagi. So bila kita yang terima ni, kita nak kena buatkan untuk dia. Allah pun tahu kenapa dia tak belanja banyak waktu dia hidup kan. Pasal dia tak nak susahkan. So kita yang pengamanah ni, kita nak usahakan yang terbaik lah untuk si mati. Seolah-olah macam anak yang ditinggalkan, yang mendoakan dia. Kita buat. Okay? Cakap pasal benda ni, pergi benda lain. Kemudian, sementara menahan diri dari makruh merupakan sabar sunnah. Pasal dia makruh. Nanti orang cakap, isap rokok, makruh kan? Dia tak sampai haram. Tapi awak tak buat juga. Pasal apa? Walaupun dia tak sampai haram, tapi dia makruh je, pun awak tinggalkan. Dan jadi sunnah. Pasal apa? Benda-benda makruh selalu
macam benda-benda yang berbau. Kan macam makan benda berbau kan Nabi tak suka. Benda-benda tu makruh. Maka itu pun awak tak buat. Pasal nanti takut bercakap depan kawan bau. Kan? Macam kita kadang-kadang makan nasi ayam ke apa kan, dia punya sambal tu ada cuka kan. Bila you berbual, boleh bau tau bekas sambal nasi ayam tu. Ataupun benda-benda yang banyak pakai apa, bawang putih kan, bau. So bila you makan dah, jadi mesti ingat aku nak makan ni, macam aku nak beli kelas, cakap dengan orang sebelah aku, so gigi dulu, terus gigi dulu, komo-komo, makan gula-gula ke apa, jadi bau tu hilang. Jadi kalau kita pergi kelas, kita pergi kerja, kita bercakap dengan kawan kita, kita tak ada bau yang tak baik lah keluar daripada mulut kita. Pasal Nabi tak suka benda-benda yang berbau-bau daripada mulut dia. Dia tak suka. Dia very presentable orang. Okay? So kalau gigi-gigi banyak, saya pun ada sikit dari sini belum pergi bersihkan lagi. Masa nak kena gigi bersihkan gigi. Jangan banyak gam kat gigi tak dibersihkan. It is very presentable person. Mesti bersihkan diri you. Rambut rapikan. Jangan rambut kat rumah macam singa, kena buka macam ni. Rapikan. Kalau ada orang rumah, lagi. Kalau sendiri tengok, mungkin boleh lah. Kalau ada orang rumah, lagi you kena rapikan. Pergi salon, betulkan. Jangan main gunting sembarang aja, satu senit di sini. Suami tu terpaksa lah tengok orang pun. French dia ni kenapa lah senit macam ni. Asal apalah. Boleh. Dia boleh kata mesti bersihkan diri. Ikut Nabi punya ajaran tu. Dia cantik di pandang mata, very presentable, mesti wangi, bersih dia. Dalam batasan yang kita boleh lah. Kita kalau duduk sendiri pun kita nak tengok cantik juga. Kan? Janganlah inai kuku buat rambut pula. Baru bila buka betul-betul macam oren gitu. Apa tahu? Very presentable. Tak kira orang tengok ke tak tengok, you kena jaga keterampilan diri. Itu yang Nabi ajarkan. Bersih mulut, kan? Terus sekarang ada orang buat bersihkan telinga, jadi tak pekak. Dia piercing apa? Dia candle. Tu kasih keluar. Macam tu. Kan? Sekarang banyak budak kadang-kadang kasi cocok benda. Kadang kita panggil tak dengar. Rupanya ada benda lah. Ada saya tengok kat YouTube tu dah kasi keluar. Apa? Macam wax. Wax. Kasi bersih lah. Pasal bila orang anak cakap tak dengar, suami panggil tak dengar, anak tu kita panggil dia tak dengar, sampai buang lagi berada dalam telinga orang tu. Kalau ada rosak lah. Very presentable. Bersihkan diri. Kalau ada janggut-janggut yang manja, kadang-kadang ada orang taik larat dia hidup. Kan? Mesti clean lah, mesti bersih. Pasal perempuan tak selesai. Mesti ada janggut ni, bukan yang panjang lagi. Datang-datang minta cik ada gunting. Saya tanya tuan ibu, apa mandi tu aku gunting ke lampu depan? Siapa ada gunting? Saya ada Ustazah. Minjam sekejap Jadi kat hospital dia kata, apa Ustazah? Dia potong. Atau keluar gitu, komen tajam lagi. Very presentable. Bersihkan. Macam itu. Pasal kita tak sepatutnya keluar jambut. Perempuan kan? Kalau lelaki agaknya dia kalau dia itu pun dia ada jambang tak nampak. Jambang pun mesti nak cantik. Very presentable. Okay? Alright baby? Itu makro, benda-benda makro. Berbau apa semua. Okay? Kemudian apa lagi? Menahan dari sesuatu yang dapat membahayakan merupakan terlarang, seperti menahan diri ketika disakiti. Itu benda-benda yang terlarang tu. Tak boleh. Kita kalau disakiti, kita mesti tolak daripada benda-benda yang boleh menyakiti kita. Seperti dalam hadis Nabi, tolong orang yang zalim dan yang dizalimi. Kata sahabat, tolong orang yang dizalimi, kita faham. Tolong orang yang zalim macam mana? Takkan nak tolong dia supaya dia jadi zalim lagi? Kan maksud tu larang dia daripada melakukan kezaliman. Macam tu. So kalau kita biarkan aja, tak boleh. Itu masuk benda yang haram. Okay? Itu benda dia yang bawah-bawah semua saya dah terangkan. Okay. Nah ini ulul azmi. Ini mereka-mereka yang terkenal dengan banyak berbagai cubaan berlaku pada diri Nabi-Nabi ini, iaitu Nabi Muhammad SAW,
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni lagi banyak ceritanya dalam Quran. Banyak sekali. Nabi Musa, Nabi Isa. Sebabkan itu kadang-kadang kalau awak dengar banyak penceramah yang kalau dia cakap pasal Kristianiti dan sebagainya, dia cakap kita pun sayang kepada Nabi tersebut. Nabi Musa baik, Nabi Isa pun baik. Kerana mereka punya cerita lebih banyak daripada Nabi Muhammad di dalam Quran. Kan? Disebabkan itu kalau kita dengar tentang hari Ashura dengan hari Tasu'a, kan Nabi datang kepada Madinah, Nabi tengok orang sedang berpuasa kan, puasa hari Ashura kan. Dia bilang kerana pada waktu hari Ashura tu banyak nabi-nabi yang terselamat daripada cabaran cubaan. Nabi Nuh terkeluar daripada ikan Nun pada hari Ashura. Nabi Musa dia selamat menyeberangi lautan pada hari Ashura. Maka Nabi bila dengar banyak anbiya ni terlepas daripada cabaran cubaan. Nabi Ibrahim apabila dia dibakar kan, dia baca ya naruni baudan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah supaya wahai Ibrahim baca ya naruni baudan wa salaman ala Ibrahim, maka api itu jadi sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Al-Quran very nice. Dia cakap gini, jadikan api itu sejuk dan selamat. Dia bukan sejuk je, pasal ada orang sejuk sangat mati. Nampak ada salaman anak Ibrahim. Dia terlepas daripada dibakar oleh kaum dia pada hari tersebut. Masa kalau kita ada anak panas-panas, macam COVID, kadang-kadang banyak orang kena panas, demam, tak habis-habis, tak berhenti. So apa yang nak baca? Dia baca doa ya narukuni bardan wa salaman ala siapa yang sebutlah, kata siapa nama. Pasal Nabi pernah baca kepada seorang sahabat yang kena waktu itu orang-orang kafir Quraisy ni dia baringkan ketiga-tiga anak beranak ni, mak, bapa dengan satu anak lelaki dia, terbaringkan kat tengah panas. Nabi pass by, Nabi baca ya narukuni wa salam ya narukuni bardan wa salaman ala sahabat tadi, kama kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagaimana engkau jadi sejuk dan juga selamat kepada Ibrahim. Boleh ambil konsep doa tu. Awak baca ya narukuni bardan wa salaman ala siapa? Ala Muhammad. Ancian nama anak awak Muhammad ke? Ala Muhammad kama kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau saya baca ya narukuni bardan wa salaman alayya, atas aku. Ya, atas aku. Kama kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu doa panas. Nabi-nabi kena panas, kena terbakar. Nabi pernah kena sihir, pernah kena taruh najis atas kepala. Cabaran cubaan banyak. Fitnah jangan cakaplah, berkali-kali tu. Dan Nabi Nuh, kalau orang cakap gila ke apa, bikin kapal kat tengah padang pasir, gila ke apa? Macam tu kan orang cakap dia, macam-macam anak tak ikut, isteri pun tak ikut. Tapi itu bukan alasan. Kalau nampak budak tak ikut apa yang kita cakap, jangan cakap tak apalah, Nabi Nuh pun anak isteri pun tak ikut. Dia tak apa, tak boleh. Usaha Nabi Nuh mesti ikut. Apa terjadi pada Nabi Nuh kita tak boleh ikut. Pasal apa? Itu takdir Allah berikan pada Nuh. Bukan jadi alasan bagi kita yang kita nak diamkan anak kita. Tak apalah, kalau jadi-jadilah, budak tu tak jadi sudahlah. Nabi Nuh pun anak dia tak ikut apa. Tapi semangat Nabi Nuh nak bantu anak dia sampai dia nampak anak dia tenggelam, baru Allah cakap sudahlah Nuh, dia bukan ahli kau lagi. Nak tunjukkan kepada kita takdir hidayah Allah SWT bukan di tangan kita. Kita boleh usaha saja. Usaha tu masih buat macam Nabi Nuh, tak menyerah kalah sampai anak tenggelam baru dah tak boleh buat apa-apa lah. Tapi selama-lamanya dia usaha panggil anak dia. Ya bunayya tamma ana, wahai anak tu panggil naik. Anak dia cakap tak apa, nak pergi lebih tinggi lagi biar tak kena banjir tadi tu. Kan? Semangat Nabi Nuh mesti nak kita buat.
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim AS. Apa Nabi Ibrahim punya cabaran dalam hidup? Ini tengah musim Nabi Ibrahim punya cerita. Zulhijjah kan, anak dia Ibrahim, Ismail, Siti Hajar, Sarah kan. Sarah bermula dengan Sarah tak ada anak. Kemudian suruh kahwin dengan Hajar. Hajar pula mengandung dulu, bersalin. Sarah tak boleh terima. Akhirnya suruh untuk dikeluarkan Hajar ke suatu tempat. Okay? Kemudian Sarah pula mengandung. Jadi kan. Kemudian bila dah bawa Hajar jauh ke satu tempat tu, itu yang Mekah tu. Kemudian Hajar tanya kepada Nabi, Allahu amaraka bihaza ya Ibrahim. Allah akan suruh kau buat tinggalkan aku kat sini wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya. Apa Hajar cakap? Kalau begitu, kalau ini perintah Allah, nescaya Allah tidak akan mensia-siakan kami. Tinggalkan aja anak. Kan Nabi Ibrahim bacakan doa, ya Allah, aku tinggalkan zuriat aku di padang yang tiada tandus, tak ada penghuni. Mudah-mudahan engkau dapat menyelamatkan mereka, dia dan anak-anak keturunan dia. Itu bergambang biak anak dia kat situ. Kan lepas tu dah kaki Ismail hentak keluar air. Nama Zam-Zam. Kumpul kata Hajar, kumpul. Itu nama Zam, kumpul. Tu dapat nama tu. Kemudian nampak kafilah datang. Orang-orang kafilah ni macam badui ni, dia cari mana tempat ada air. Tempat ada air dia duduk kat situ. Dia tanya, ni siapa punya? Ni aku nampak ada air, boleh tak kami duduk tinggal kat sini? Hajar buat undang-undang. Boleh, nak duduk sini boleh. Tapi air ni aku yang punya. Dia macam cerita Ahmad Albab yang punya. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Dia buat syarat supaya orang tahu ini hak dia, anak dia. Tak boleh kita keluarkan dua-dua ni daripada kampung ni. Pasal diorang yang punya sumber air. Nampak betapa intelijennya ni. Sini akal sangat-sangat bijak. Jadi itu kekuasaan Hajar dengan Ismail, air. Lepas tu dia pergi sana sini kan, sebelum dapat air tu dia pergi sana sini. Masuk sa'i kan, sa'i. Sampailah Ismail tu berbesar, jarang Nabi Ibrahim datang tengok. Jarang. Sampai dia besar, bersama balik dengan bapak dia, kemudian turun ayat. Kan? Dia cakap, ya bunayya, wahai anakku, aku nampak dalam mimpi aku sembelih kau. Fanzul maza tarah, aku nak tunggu ni apa yang kau buat fikiran. Apa maknanya bila aku dah cakap aku sembelih kau, aku nak tunggu apa jawapan kau. Apa yang kau fikirkan? So anak dia cakap apa? Ya abati. Wahai bapakku, buatlah apa yang sepatutnya kau buat, maka engkau akan mendapati aku dan masuk orang-orang yang sabar. Cabaran dia nak kena sembelih anak dia. Bila dah bawa nak pergi sembelih ni, setan kan datang satu. Tu yang pergi lontar jamrah. Lontar setan ni. Rasa kena lontar dengan batu, jangan ambil Selipar dia bawa pergi, tak boleh tak terbawa pun. Nak pergi tempat sa'i, nak pergi tempat lontar jamrah bawa. Ada yang bawa selipar, kayong pun lempar je, geram sangat dah bertumpung. So itu pengorbanan 3 orang ni. Ibrahim, Ismail, anak keturunan Nabi Ibrahim AS, banyak. Kemudian yang dia kena waktu dia kecil-kecil dulu tu, bapak dia bina berhala apa semua. Kemudian dia tak pergi kan. Kemudian dia musnahkan semua berhala, mulai dia tinggalkan satu. Kemudian tinggalkan satu, sampai tapak tu taruh buat kat situ. Kemudian orang tanya, semua orang pergi pesta, yang tak pergi Ibrahim. Dia tanya, apa jadi dengan dia? Ibrahim dapat tanya lah, yang si besar tu ada lagi tapak lagi kat situ. Tu pengalaman dia daripada kecil, bagaimana dia menghadapi situasi kehidupan dia. Bukan smooth lah, susah sekali. Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam memanglah paling figure yang paling kita tahu hidup dia tak pernah sembuh. Daripada kecil lahir tak ada bapa, kemudian tak ada mak, kemudian datuk meninggal, kemudian dibawa asuhan bapa saudara dia. Akhirnya bapa saudara tak masuk Islam. Kan bapa saudara yang tulang belakang tu tak masuk Islam. Dia dah jadi tahun sedih bapa saudara meninggal. Isteri meninggal lepas tu. Lepas tu banyaklah lagi cabaran cubaan di dalam hidup. Daripada kecil sampailah meninggal Nabi Muhammad SAW. So siapa yang tak ada cabaran di dalam hidup? Tidak ada. Ada satu orang pun tak ada cabaran dalam hidup. Budak-budak kecil dia tak tahu cabaran dia. Dia tak boleh fikir. Jadi bila kita dah sampai tahap balik, kita dah tahu ini cabaran cubaan. Ini yang rintangan-rintangan dalam hidup. Kita bincang tadi pagi banyak tentang pengorbanan cabaran dalam hidup. Kalau you nak dengar balik Fiza dengan saya tadi pagi, kita dah bincang tentang cabaran dan cubaan banyak dalam hidup. Bagaimana cabaran cubaan itu sebenarnya untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita nampak positif lah, apa cik angkat je, angkat itu perkara biasa. Makin kita angkat, makin nak cepat, tak tahu apa yang kita kena. Panik Agak tak tahu, padahal selalunya tahu. Bila dah gabah je tak tahu. Cabaran untuk awak ingat kita yang ngajar tak ada cabaran cubaan lagi banyak. Dia dekat masjid Facebook Fiza Masjid Al-Amin pun ada. YouTube Fiza O Fiza O girlfriend. Cuma saya girl lah. Okay. Kita bincang banyak, kita kupas banyak juga. Kita kasih insiden yang macam-macam. Macam mana kita nak fikir bahawa itu cabaran dalam hidup kita perlu atasi. Seperti misalnya kita mengajar-mengajar, sekali ada satu murid saya, banyak kali kita kena. Murid kita kena sakit mental. Jadi bila kita mengajar dia jawab. Dia tanya soalan banyak sekali. Kemudian satu masa tu kalau dia ada, saya akan doakan secara umum. Kalau dia tak datang, saya tahu dah dia tak datang. Kalau tak datang, saya akan cakap dengan semua orang yang kita doakan setakat ni. Mudah-mudahan satu masa hilang penyakit dia. Pasal kalau boleh dia pun tak nak. Pasal saya dah lama dengan dia. Saya tahu sebelum dia kena, selepas dia kena, saya tahu. So lama kita doa untuk dia. Sampai satu masa tu kita nak pergi tengok rumah orang tua. Dia kasih idea dia bilang. Tapi kita nak pergi rumah orang tua kan. Seorang satu bawa kucing. Dah ada orang semua tengok saya. Pasal ni kena bawa kucing kan. Jadi dia cakap pasal orang tua perlukan teman dia bilang. Jadi kita semua nanti seorang satu bawa kucing. Dapat idea tu. Lepas kalau dia balik atau benda tak datang, saya selalu cakap dengan orang, kita belajar agama. Kadang-kadang bila kita tengah belajar, Allah uji kita. Macam mana kita nak sabar dengan dia ni? Dia asyik tanya soalan, dia tahu tak berhenti. Kan ada yang angkat tangan. Saya tanggungjawab untuk terima soalan apa yang dia cakap. Tapi yang lain tak boleh sabar. Dia kalau tak datang, saya selalu ingatkan orang. Ingat kalau boleh dia pun tak nak tahu penyakit. Kalau boleh. Dia kalau tak makan ubat, dia cakap dia tak berhenti. Kalau dia makan ubat, mungkin dia boleh stop sikit Tapi Alhamdulillah dengan doa kita semua, akhirnya dia sihat. Lepas tu dia datang. Tapi dia tak berbual lagi. Tapi dengan saya dah berbual lah macam biasa. Cuma dia dah tak macam yang waktu dia tak normal kan? Tapi saya cakap dengan orang, awak ni Allah uji tau. Bila kita datang masjid belajar, Allah uji kita on the spot. Kata orang apa? Dapat apa? Apa orang kata tu? Dapat secara live lah dapat. Dia uji secara live. Dia cash. Uji secara cash. Boleh terima tak? Apa yang kita belajar tu, kita belajar tafsir, kita belajar apa? Ada cakap pasal sabar, dia cakap jangan sampai kita mengecikkan hati orang lain. Allah uji hujang je, dia kasih live dia kasi. Tengok kau sabar tak? Tak boleh sabar. Kalau ada orang sabar, takkan dia komplain dengan saya. Dalam lama tu saya cerita lah ada orang sabar. Kita diuji live, kita diuji. Awak tak ada, awak tengok saya tengok awak. Kalau dia angkat tangan situ, kalau saya tak address dia, tak kecil ke hati dia? Makin lama
boleh baik ataupun dia terus tak datang belajar. Saya dah tahu usaha ni pandang dulu kat aku. Satu masa tu dia baru pas kereta, dia nak hantar saya balik. Tak tahu cabaran saya naik kereta ni. Takut sangat saya baru pas. Jangan takut. Boleh Ustazah? Setiap kali dia pusing, oh Masya-Allah. Saya pun baca juga lah. Apalah aku dah nak mati hari ni, mati juga lah. Apa nak buat? Syahadah je Asyhadullah. Dia pun takut juga tapi dia suka nak hantar saya balik. Saya baliklah juga. Saya kasih tak apalah ya Allah, aku berserah. Dia hantar saya balik. Selamat ya Ustazah, kita sampai kat rumah Ustazah Zahra. Doa selamat. Tapi sekarang boleh hidup. Kan? Tapi kalau kita fikir, ini betul tak nak hantar aku ni? Kita nak takut lah. Kita tak balik pada, kita tak ada simpati pada dia. Dan saya dia tak boleh baik lah sampai sekarang. Kalau pandangan kita sengok. Sebab tu kadang-kadang apa yang kena pada diri orang lain tu, cabaran-cabaran yang ada pada diri orang lain tu, kita nak kena ada simpati dan empati kita pada diri. Orang tak kahwin, orang tak ada anak, tak boleh cakap gitu. Sedangkan ni tahu tu tak ada Allah SWT. Orang kalau beranak, anak dia ramai, dia tengok kita tak bersalin, tak mengandung, teruk gitu betul. Orang tu jam tak dengan saya, lama lah saya berkahwin, lama tak ada anak. So, dia cakap dengan saya. Orang yang cakap dengan saya tu ada anak 11. Lambat, tak ada. Macam tu Saya mula dia cakap-cakap gitu, saya diam. Tapi selama-lama saya bilang, ini tak ada Allah, takkan kita tak percaya. Kan? Sedangkan awak ni anak mungkin ramai, awak tak rasa pressure orang yang tak ada anak. Siapa yang orang kena, semua Allah saya kena. Allah kasih saya lama sikit, Allah kasih saya lambat kahwin, Allah kasih saya lambat dapat anak. So saya memahami perasaan orang yang tidak punya. Tapi Alhamdulillah memang Allah kasih, tapi lambat. Berbanding dengan orang yang terus Allah tak kasih. Kan? Tapi Allah kasih saya, dia nak kasih saya anak, dia nak kasih saya pasangan, dia nak kasih saya anak. Tapi dia uji saya dulu. Supaya engkau bila bercakap satu masa, engkau memahami orang lain punya perasaan. Lain tau, kalau saya tidak punya anak, saya bercakap dengan awak, orang boleh cakap, kau pun tak ada anak, bolehlah kau cakap macam tu, tak ada anak. Bolehlah kau ada perasaan macam itu. Tapi Allah kasih saya kosong lama. Supaya saya menghadapi macam mana cercaan orang pandang kita macam mana. Saya mengalami macam mana orang mengalami masa saya dahulu. Sampai COVID pun Allah kasih saya. Mak saya meninggal dengan COVID. Tapi saya cakap dengan Kizaul dan Johnny, saya bilang, tapi kalau awak tengok daripada awal COVID sampai mak saya meninggal, saya tetap istiqomah. Saya tak ada cakap dengan orang jangan ambil COVID punya vaksin. Tak ada. Daripada awal 2000 tu saya dah cakap. 2020 tu saya dah cakap ambil vaksin, jaga orang tua-tua. Once kalau orang tua-tua dah kena, susah, risiko dia tinggi. Betul tu mak saya kena. Tapi saya istiqamah. Saya tak ada macam saya tak ada cakap daripada awal cakap apa. Tawakal Allah je lah. Ataupun bila mak kita meninggal, kita cakap tunggulah, dah vaksin pun kena. Dan vaksin pun boleh mati. Mati tak ada kena-mengena dengan vaksin. Kan? Tapi manusia tu harus berusaha. Kita tak salahkan mana-mana pun. Vaksin pun tak salah, COVID pun tak ada salah. Dia mati memang suratan takdir Allah letakkan dekat Lauh Mahfuz kerana wabak COVID yang melanda. Kan? Tapi kita tidak menyalahkan mana-mana. Manusia harus berusaha. Lepas tu baru tawakal kepada Allah. Kan? Kita istiqamah tetap. Macam gitu kita tetap memandang protection tu lebih penting. So, kalau dah nak kena, diserahkan pada Allah SWT. Kadang-kadang manusia gitu tau, dia tak ambil, dia survive kan? Dia tak ambil vaksin, dia survive. Yang ambil vaksin tak survive, dia cakap ambil vaksin pun tak bagus, tak guna. Mak kau pun mati juga. Ingat tu, jangan kau cakap gitu. Pasal bukan vaksin tu yang menghidupkan atau mematikan mak aku. Kan? Kau jangan cakap macam itu, tak boleh. Ataupun misalnya terbalikkan pula. Macam mak kita lah terbalik, ambil vaksin pun meninggal.
Yang ada asatiza tak ambil, memang tak ambil. Dia cakap ni semua kuasa-kuasa Allah banyak. Tak ambil. Nak pergi haji, nak pergi umrah kemarin pun dia cakap dengan jemaah dia tak payah ambil. Masalah tu kat sana, tak ambil. Kalau lah saya tak ambil, macam mana saya nak uruskan mak saya? Tak boleh uruskan mak saya. Tak boleh masuk buat tu. Kenapa? Nak naik tu hospital tak kasih. Kenapa? Kita tak ambil vaksin. Banyak syukur kepada Allah. Kita tak kepala angin. Orang suami kita ambil, at least adalah kita boleh berbakti pada mak bapak kita. Kalau dia dalam keadaan kita tak, saya tak boleh. Pasal dia tengok dia tak ambil, tak boleh masuk buat dia. Naik atas pun dia tak kasih kau. Kan? Apa usaha yang kita boleh hikmat dengan mak bapak kita kalau dia dalam keadaan begitu? Tak usah. Apa? Dia dalam 2 minggu tu dia pernah telefon lah. Nurse telefon kan. Macam dia dah tak boleh nak tekan lagi. Ada lah handphone kat dalam dia tu, tapi dia dah tak boleh fikir lagi. Pasal mungkin benda tu dah kacau lah dalam badan semua. So dia cuma telefon saya, dia cakap nanti kau pergi bawah, kau datang, kau pergi bawah, kau berikan mak kok kan. Kok. Mak ni tak buat COVID mak. Mana boleh beli kok? Tak apa, kau tunggu bawah kau naik, kau bilang dengan orang aku nak kok aja. Tak boleh mak, tak boleh. Lepas tu dia dengar dia cakap dengan nurse, you go down to buy for me. Dia macam konon-konon kalau dia masih kalau kat rumah dulu, dia kalau kita kasih dia sikit air tu dia macam segar tu. Dia macam gitu, dia ingat dia nak baik. Jadi dia duduk kat situ, kau kasih dia tu, nanti dia segar balik lah. Kalau tak macam dia suruh je kita kan. Dia ingat nak baik je, nak baik. Macam tu. So nurse pun tembak makcik. Lepas tu nurse angkat telefon dulu, you know kan kenapa kita tak boleh kasih dia. Sebab saya tahu, saya faham. Jadi dia kasih dia lain lah. Kasih dia minum benda-benda lain. Boleh call lah, tapi itu last lah call. Pasal nanti nurse bilang lepas saya raya Cina kita call rumah lagi makcik itu last lah. Dah tak dapat call lagi. Dia dah tak boleh ingat. Benda-benda duniawi dah tak ingat lagi. Once nak dekat lagi tu, dah tak ingat lagi. Mungkin dia ingat dia antara dia dengan Allah sajalah. So dia memang bagus lah. Tak ada associate dengan kita lah. Kita banyak berbual-bual benda-benda tak important kan. Ingat the positive way je. Jangan ingat the negative way. Memang sedih tiap-tiap hari sedih. But bila you tengok ingat kekuasaan Allah SWT tu beri pada kita banyak, kesedihan tu kita dapat atasi. Macam itulah kan? Jadi ini sahabat-sahabat yang ataupun bukan sahabat, nabi-nabi yang banyak mengalami berbagai cubaan dan penderitaan ketika menyampaikan ajaran Allah SWT atas ketabahan dan kesabaran para rasul. Allah menganugerahi mereka dengan gelaran Ulul Azmi. Ini Nabi Muhammad ni, ini tadi sebenarnya saya dah sebut juga. Nabi Muhammad dan antara rasul yang bergelar Ulul Azmi ialah Nabi Muhammad merupakan rasul dengan jumlah mukjizat yang sangat banyak. Mulai dari sebelum dan sesudah kelahirannya hingga masa akhir hidupnya. Dia Nabi ni, dia sebelum dia dapat mukjizat, dia ada tanda-tanda kerasulan ni. Dia nak menunjukkan bahawa dia bakal. Dia dah ada. Bila dia jalan awal ikut kan? Jalan awal ikut. Itu yang satu padri nampak. Ni di sini yang ada dalam kitab ni. Nabi ni kalau dia jalan ada awal lindung. Jadi mungkin awak panas, dia tak. Dia gaduh dia jalan. Dia tergelar dengan gelangan yang al-amin. Maknanya yang boleh dipercayai. Pasal dia yang orang nampak dia masuk awal dekat Kaabah tu, maka dia disuruh untuk mengadili macam mana dia nak masukkan Hajar Aswad di tempat dia. Siapa yang nak masukkan ni? Pasal semua kabilah nak masukkan, macam mana? Kerana dia punya nama baik. Pasal bila tadi pagi saya sebut dengan Riza, kita perlu jaga nama baik. Very important. Tapi kadang-kadang kita tersilap. Itu biasalah manusia kan. Cuma kalau kita memang buat silap, kita kena mengaku, kita kena man our way. Tak boleh sentiasa defend lah kalau kita dah buat salah. Pasal important nama baik untuk kita jaga sebagai orang perempuan. Ada
yang berpendapat mukjizat pertama Nabi adalah kepribadian dan pemikiran beliau. Pemikiran dan kepribadian. Itu mukjizat pertama. Nama baik, dia jaga. Orang tengok dia, oh dia ni boleh dipercayai. Tolong dealkan kita punya masalah ni, masalah Hajar Aswad ni. Kemudian apa lagi? Hal itu dianggap menjadi mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran datang, mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Kemudian kepribadian Nabi. Itu mukjizat dia. Kerana dalam Al-Quran Allah cakap, wahai Muhammad, orang-orang di seluruh Quraisy, dia kenal kau lebih daripada dia kenal anak-anak dia. Bukan dia tak percaya kau, bukan dia tak percaya. Dia cuma engkar aja dengan ilmu, bukan dengan agama yang kau bawa. Tu je dia tak boleh terima. Tapi dia percaya kau, percaya. Sampai Nabi hijrah pun ada banyak orang yang taruh duit dengan Nabi, suruh simpan tak jadi banker. Banyak. Sebab bila Nabi nak hijrah, dia kasih duit tu kepada Sayyidina Ali kan. Wahai Ali, kau duduk sini, nanti esok hari kau sampaikan duit-duit ni kepada orang yang punya. Dia tak boleh kasih awal-awal, nanti orang tahu dia nak ke mana. Kan? Macam itu. Kemudian mukjizat lainnya adalah saat beliau diutus sebagai rasul. Mukjizat membebaskan akal beliau. Akhirnya rasul tidak memikirkan hal selain yang tertuju kepada Allah SWT. Mukjizat tu apabila dia dilantik sebagai rasul, pada pasal waktu dia duduk dekat gua tu, dia nak cari Tuhan dia kan. Sebelum malaikat Jibril datang bawa wahyu pada dia, dia masih betapa lagi kat situ, beribadah mengikut ajaran Nabi Ibrahim yang terdahulu. Tapi dia masih lagi mencari. Jadi bila datangnya utusan pada dia, membebaskan segala persoalan yang masih ada dekat sini. Bila malaikat Jibril peluk dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan dia cakap, wa ma ana biqari, aku tak tahu baca. Peluk lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kali ketiga peluk lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu bila dia balik, takut. Dia minta isteri dia untuk selimutkan dia. Pasal dia bilang nampak satu makhluk yang besar gitu. Itu yang bila dia pergi Naufal, sepupunya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Naufal tu dia baca kitab lama. Dia bilang akan datang satu lembaga ni kepada Nabi akhir zaman yang akan membawa agama yang terakhir Islam tu. So dia cakap, ini bukan sembarang orang ni. Kan kita tengok ciri-ciri Nabi semua ni bukan sembarang orang. Inilah Rasul akhir zaman. Sampai dia bilang, akan ada satu masa engkau akan diusir oleh kaum kau. Nabi bilang, kaum aku sayang aku lah. Betul ke dia usir aku? Kata Naufal cakap apa? Kalaulah aku hidup lagi pada zaman waktu kaum kau halau kau, maka aku akan jadi saksi. Pasal dalam kitab lama ada cakap Nabi akhir zaman akan dihalau oleh kaum ini. Itu mukjizat dia sudah diberitakan sebelum dia tu dilantik. Kemudian mukjizat besar lainnya diberikan Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra Mi'raj. Besar tu Isra Mi'raj. Isra perjalanan bawah, Mi'raj daripada bawah naik atas. Itu perintah solat, nampak syurga, neraka, siapa yang ramai dekat dalam dia, semua dia nampak. Kemudian Nabi Ibrahim AS adalah terselamat daripada kobaran api. Api itu terselamat yang tadi. Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud yang menentangnya. Namun panas api itu dapat namun panas api itu menjadi dingin dengan izin Allah SWT. Ini Nabi Nuh AS. Keistimewaan dia adalah bermula dari kaumnya yang tertimpa musibah angin taufan, banjir besar, ombak bergulung tinggi hingga hujan deras yang tiada henti. Itu dia dapat malapetaka yang turun pada kaum dia. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar hingga perahu tersebut mampu ditumpang oleh seluruh umat yang beriman pada ketika itu. Hal itu pula yang membantu menyelamatkan mereka daripada bencana tersebut. Dalam beberapa saat kehidupan bumi telah musnah dan
kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya berada dalam perahu. Berdasarkan riwayat, angin taufan berlanjut hingga beberapa zaman. Namun hanya Allah saja yang mengetahui bencana tersebut berapa lama ia terjadi. Itu yang ada orang kata dekat manalah kapalnya semua kan, boleh nampak. Kali ni Nabi Isa alaihissalam apabila ni yang dia berkata-kata semasa bayi kan, Nabi Isa alaihissalam apabila mak dia dituduh dengan fitnah dengan Siti Maryam tu qala inni Abdullah, kata dia, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia bukanlah anak Tuhan, tapi kata Sayyidina Nabi Isa, qala inni Abdullah, katakan aku itu adalah hamba Allah. So cakap dengan kaum tu, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, dia hantar kepada aku kitab dan dijadikan aku nabi. Jadi itu cerita tentang Nabi Isa. Kemudian antara mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Isa adalah lahir tanpa adanya seorang ayah. Mak dia waktu mengandungkan dia, bila bapa saudara dia masuk ke dalam bilik, bapa saudara dia akan dapati makanan. Kalau itu musim sejuk, akan ada makanan musim panas. Dia tak ikut musim. Kalau tengah musim panas, ada makanan musim sejuk. Sebab itu bapa saudara dia bilang, ini bukan makanan sembarangan. Pasal ini bukan makanan waktu ini. Nak tunjukkan bahawa makanan bagi Siti Maryam waktu itu bila mengandung anaknya adalah datang daripada langit. Ma'idah minas sama, turunkan. Padahal pening juga kan. Makanan dari mana? Ini tengah musim sejuk, kenapa ada makanan musim panas pula? Ini tengah musim panas, kenapa ada makanan musim sejuk pula? Nampak bagaimana Allah nak suruh kita berfikir. Pasal ini bukan perancangan kau. Kemudian dapat berbicara waktu bayi, dapat membentuk tanah seperti burung, kemudian meniupkan roh, lalu tanah itu menjadi burung. Kemudian menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit sopak, kusta waktu itu, dia dapat sembuhkan. Menghidupkan kembali orang yang telah mati, itu kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Mengetahui rahsia yang tersimpan di setiap rumah. Dia boleh tahu apa rahsia yang ada dalam rumah tu. Boleh tahu. Itu kelebihan dia. Menurunkan makanan daripada langit kerana permintaan kaum Hawaliyun waktu itu. Kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Ini kisah dia. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, iaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang mempenyakit kusta. Ini awak boleh nampak dari dalam surah Al-Imran ayat 49. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Okay? Ini yang lain pula. Sebagai rasul kepada Bani Israel, ini surah Ma'idah